Dia berkata, "Saya ada perasaan terhadap awak, cuma bukan perasaan romantik." Saya berkata, "Saya faham. Terima kasih kerana bersikap jujur." Apa yang dia tidak tahu ialah cincin petunangan itu saya simpan di dalam kereta saya. Saya Jack, 28M, dan ini berlaku dengan teman wanita saya, Madison, 26F, selama 25 tahun. Kami telah tinggal bersama di apartmen saya di pusat bandar selama kira-kira 18 bulan, dan saya fikir semuanya berjalan lancar. Selasa malam lalu, saya sedang menyiapkan pembentangan untuk firma pemasaran saya apabila Madison datang ke pejabat rumah saya dengan riak wajah yang sangat serius. Dia jelas sedang berlatih sesuatu kerana dia berdiri di sana seperti dia hendak memberikan pembentangan di papan kenyataan. "Jake, saya perlu jujur sepenuhnya dengan awak tentang sesuatu." Dia mula berkata, "Saya memang mempunyai perasaan yang tulen terhadap awak, tetapi itu bukan perasaan romantik. Saya sangat mengambil berat tentang awak sebagai seorang insan, tetapi saya tidak mencintai awak seperti yang sepatutnya." Saya mengangkat muka dari komputer riba saya, memproses apa yang dia katakan. Cincin petunangan yang saya beli 3 minggu sebelumnya betul-betul tersimpan di dalam ruang sarung tangan kereta saya kerana saya telah merancang untuk melamar hujung minggu ini di pantai tempat kami mengadakan temu janji pertama kami. "Saya faham," kata saya, sambil mengekalkan suara saya yang tenang. "Terima kasih kerana berterus terang dengan saya." Dia kelihatan benar-benar terkejut dengan betapa tenangnya saya menerimanya. Saya rasa dia menjangkakan tangisan atau merayu atau beberapa babak emosi yang besar. Sebaliknya, saya hanya kembali mengerjakan pembentangan saya seperti dia memberitahu saya bahawa dia lebih suka kopi daripada teh. "Itu sahaja?" Dia bertanya, suaranya sedikit meninggi. "Awak takkan cakap apa-apa lagi? Apa yang awak mahu saya katakan?" "Saya menghargai awak menjelaskan pendirian kami. Ia maklumat yang berguna." Dia pergi dengan kelihatan keliru dan resah. Kemudian pada malam itu, saya terdengar dia bercakap di telefon dengan rakan-rakannya dan mereka semua memujinya kerana begitu berani dan matang dari segi emosi. Mereka terus berkata betapa menyegarkannya dia boleh berkomunikasi dengan begitu jujur dan betapa bertuahnya dia mempunyai seseorang yang boleh menangani kebenaran dengan begitu baik. Apa yang mereka tidak tahu ialah saya sedang duduk di sana mengira dengan tepat berapa banyak kerugian yang telah ditanggung oleh hubungan kami dan apa ertinya sekarang kerana dia akan meletakkan saya di zon kawan selepas 2,5 tahun. Saya juga memikirkan tentang ucapan lamaran yang telah saya praktikan di Cermin dan percutian hujung minggu romantik yang telah saya tempah untuk bulan depan. Keesokan paginya, saya memulangkan cincin itu ke kedai barang kemas. $3,000 kembali ke akaun saya begitu sahaja. Jurujual itu kelihatan bersimpati apabila saya menjelaskan situasi itu, tetapi saya sebenarnya berasa lega. Kadangkala alam semesta benar-benar melindungi anda daripada melakukan kesilapan besar. Saya menghabiskan sisa hari itu memikirkan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Madison. Dia menghargai kehadiran saya dalam hidupnya, tetapi bukan dalam cara yang saya fikir kami sedang bina. Dia menikmati manfaat hubungan itu, tetapi tidak mahu komitmen emosi yang datang dengan benar-benar mencintai seseorang. Cukup adil. Tetapi itu mengubah segala-galanya tentang cara saya akan menangani situasi hidup kami pada masa hadapan. Petang itu, apabila dia bertanya sama ada saya mahu menonton rancangan biasa kami bersama-sama, saya menolak dengan sopan dan berkata saya ada beberapa perkara yang perlu difikirkan. Dia kelihatan terluka, seolah-olah dia tidak faham mengapa perbualan jujurnya telah mengubah apa-apa antara kami. Saya sedar kemudian bahawa dia menjangkakan semuanya akan berterusan dengan cara yang sama. Tanpa tekanan dia perlu berpura-pura mungkin mahu berkahwin dengan saya suatu hari nanti. Kemas kini pertama. Sudah kira-kira sebulan sejak perbualan jujur Madison, dan saya telah melayannya seperti dia meminta untuk dilayan sebagai seorang rakan dan bukannya pasangan romantik. Perubahan itu menarik untuk dikatakan. Pertama, saya berhenti melakukan semua perkara teman lelaki yang saya lakukan secara automatik. Tidak lagi membawanya kopi di atas katil setiap pagi dengan pesanan latte susu khusus dengan syat tambahan,
dan sirap vanila dari tempat mahal di pusat bandar yang terletak 15 minit dari saya. Tidak lagi mengambil croissant badam kegemarannya dalam perjalanan pulang dari kerja. Tiada lagi tempahan makan malam mengejut di restoran yang akan dibayangkannya di Instagram. Apabila dia bertanya mengapa saya tidak lagi membuat lempeng ahad saya yang terkenal untuk kami berdua, saya menjelaskan bahawa saya membuat sarapan untuk diri sendiri sekarang, tetapi dia dialu-alukan untuk menggunakan dapur selepas saya selesai. Riak wajahnya tidak ternilai harganya, seolah-olah dia tidak faham mengapa perkhidmatan sarapan peribadinya dihentikan. Tapi awak suka memasak untuk saya, katanya, memerhatikan saya membuat satu hidangan lempeng. Saya dulu suka melakukan sesuatu untuk seseorang yang saya cintai. Saya membetulkan. Kawan-kawan biasanya tidak menyediakan perkhidmatan sarapan setiap hari. Apabila komputer ribanya mula rosak minggu lepas, dia datang kepada saya seperti selalu. Saya sentiasa menjadi juru teknik yang membaiki semuanya. Komputernya, telefonnya, memasang televisyen pintarnya, menyelesaikan masalah peralatan pocastinya untuk perniagaan tembikar kecilnya. Hei, boleh awak lihat ini? Ia berjalan sangat perlahan dan mengeluarkan bunyi pelik. Awak mungkin patut bawa ke Best Buy atau hubungi sokongan teknikal, kata saya tanpa mencari kerja saya sendiri. Mereka akan dapat menjalankan diagnostik dan membetulkan sebarang masalah perkakasan. Tetapi awak sentiasa membetulkan masalah komputer saya. Awak sangat pandai dalam hal ini. Saya pernah berbuat demikian semasa kami berpacaran, jelas saya dengan sabar. Kawan-kawan biasanya tidak menyediakan sokongan percuma. Saya pasti Geek Squad boleh membantu awak. Situasi bilik mandi mendedahkan betapa saya telah mensubsidi gaya hidupnya. Saya menggantikan semua syampu dan produk penjagaan kulit yang mahal dengan jenama kedai ubat asas. Botol syampu bebas sulfat berharga $45, serum berharga $80, topeng muka mewah yang disukainya telah tiada. Semuanya ditukar dengan jersey generik yang berharga kira-kira 1/10 harga. Apabila Madison bertanya mengenainya, saya menjelaskan bahawa saya telah menanggung kos tersebut sebagai sebahagian daripada hubungan kami. Tetapi memandangkan kami kini berkawan, kami harus membahagikan perbelanjaan isi rumah dengan lebih adil. Saya tidak sedar awak sedang merekodkan perbelanjaan syampu, katanya, kedengaran benar-benar tersinggung. Saya tidak merekodkan, jawab saya. Saya hanya membelikan barang-barang yang bagus untuk kami kerana saya fikir kami sedang membina masa depan bersama. Kawan-kawan biasanya mengendalikan produk penjagaan diri mereka sendiri. Saya juga mengeluarkannya daripada akaun Amazon Prime, Netflix, Spotify dan HBO Max saya. Apabila dia tidak dapat memesan sesuatu dengan penghantaran percuma, saya mencadangkan dia mungkin mahu mendapatkan keahlian Prime sendiri kerana akaun kongsi lebih kepada perkara pasangan daripada perkara persahabatan. Awak bersikap remeh, katanya apabila Spotify-nya berhenti berfungsi di tengah-tengah permainan. Saya bersikap wajar, saya membetulkan. Pasangan berkongsi akaun penstreaman. Kawan-kawan mempunyai langganan mereka sendiri. Madison pada mulanya menyangka ini hanyalah fasa pemprosesan, dan terus memberitahu rakan-rakannya bahawa saya akan kembali normal akhirnya. Dia tidak tahu bahawa saya akan mengkategorikan semula keseluruhan hubungan kami secara kekal berdasarkan kenyataannya sendiri yang jelas tentang perasaannya. Lelaki yang dulu menjangka keperluannya dan menyelesaikan masalahnya sebelum dia bertanya telah menjadi rakan sebilik yang sopan yang mengekalkan sempadan yang jelas dan mengharapkan penyertaan yang sama rata dalam semua perbelanjaan bersama. Kemas kini kedua. Hari lahir Madison adalah minggu lepas dan ia menjadi ujian muktamad bagi dinamik persahabatan baharu kami. Tahun-tahun sebelumnya merupakan urusan rumit yang telah saya rancang selama berminggu-minggu lebih awal. Untuk hari lahirnya yang ke-24, saya mengejutkannya dengan lawatan hujung minggu ke Napa Jelly, lengkap dengan sesi merasa wine dan penginapan di sebuah hotel butik yang menghadap ke ladang anggur. Untuk hari lahirnya yang ke-25, saya merancang pesta kejutan di bar atas bumbung tempat kami pertama kali bertemu, mengupah seorang juru gambar untuk merakam momen itu, dan menerbangkan kek kegemarannya dari kedai roti khusus di Portland yang dia sebut suka semasa lawatan kerja. Jumlah kos mungkin hampir $2,000.
Tetapi melihat wajahnya berseri-seri membuatkan setiap sen berbaloi. Tahun ini, saya menghantar teks selamat hari jadi pada pukul 9 pagi dan memberikannya kad hadiah $25 kepada target yang saya ambil semasa waktu rehat tengah hari. Kontras itu tidak hilang padanya. Ini sahaja yang awak buat untuk hari jadi saya? Dia bertanya petang itu, memegang kad hadiah itu seolah-olah ia mungkin tercemar. Kita boleh makan malam di suatu tempat kalau awak mahu, saya menawarkan diri dengan riang. Nak bahagikan Bel di restoran Itali yang baru itu. Saya dengar pasta mereka sangat sedap. Wajahnya berubah-ubah melalui kira-kira 5 emosi yang berbeza. Keliru, sakit hati, tidak percaya, marah. Kemudian sesuatu yang kelihatan seperti panik. Bahagikan Bel. Jack, hari ini hari jadi saya, kan? Skim sebabnya saya belikan awak kad hadiah itu, kata saya, sambil menunjuk ke arah kad target yang masih dipegangnya. Itu sepatutnya meliputi separuh daripada makan malam awak di mana sahaja awak mahu pergi. Dia berdiri di sana untuk seketika, mungkin buat kali pertama menyedari apa sebenarnya erti sekadar kawan secara praktikal. Dia akhirnya memesan penghantaran makanan Thai dan makan seorang diri, sementara saya pergi ke permainan poker mingguan saya bersama lelaki-lelaki itu. Rakan-rakan kelabukunya, yang telah meraihkan kejujuran emosinya, secara misteri tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan sokongan hari jadi yang sebenar. Apabila saya pulang ke rumah sekitar jam 11 malam, dia berada di sofa dengan kelihatan sengsara, dikelilingi oleh bekas-bekas makan malam hari jadinya yang solo. Saya tidak percaya awak melayan saya seperti ini, katanya tanpa mendongak. Seperti apa sebenarnya? Seolah-olah saya tidak penting lagi bagi awak. Saya duduk di hadapannya dan memberikan perhatian sepenuhnya kepadanya. Madison, saya melayan awak seperti yang awak minta untuk dilayan. Awak kata awak ada perasaan terhadap saya, cuma bukan yang romantis. Beginilah rupa persahabatan. Kawan-kawan tidak merancang kejutan hari jadi yang rumit atau menghabiskan ratusan dolar untuk sambutan. Mereka menghantar teks yang menarik dan mungkin menikmati makan malam santai jika jadual berjalan lancar. Realiti apa yang sebenarnya dia minta akhirnya menimpanya. Tetapi panggilan bangun sebenar datang apabila dia dijangkiti selesema 2 minggu kemudian. Dahulu, saya akan membuat panggilan sakit untuk bekerja, membuat sop ayam buatan sendiri, pergi ke farmasi untuk mendapatkan ubat, dan pada dasarnya menjadi jururawat pribadinya sehingga dia pulih. Kali ini, saya menghantar mesej, semoga awak cepat sembuh. Pastikan. Selesema 2 minggu kemudian. Dahulu, saya akan membuat panggilan sakit untuk bekerja, membuat sop ayam buatan sendiri, pergi ke farmasi untuk mendapatkan ubat, dan pada dasarnya menjadi jururawat pribadinya sehingga dia pulih. Kali ini, saya menghantar mesej, semoga awak cepat sembuh. Pastikan anda kekal terhidrat. Dan pergi bekerja seperti biasa. Apabila dia mengadu bahawa saya tidak menjaganya, saya mengingatkannya bahawa pasangan romantik saling menjaga ketika mereka sakit. Kawan-kawan menghantar mesej selamat sembuh dan mungkin menghantar sop jika sesuai. Dulu awak suka menjaga saya, katanya. Kelihatan benar-benar keliru dan terluka. Dulu saya jatuh cinta dengan awak, jawab saya dengan jujur. Kini kita berkawan. Tahap penjagaan sudah tentu berbeza. Kemas kini terakhir. 3 bulan selepas pengisytiharan Madison, saya memberitahunya bahawa saya akan membuat tawaran untuk sebuah kondo di pinggir bandar dan akan berpindah keluar apabila pajakan kami tamat. Wajahnya menjadi pucat pasi. Awak membeli tempat tanpa membincangkannya dengan saya. Saya ada sebut saya sedang mencari rumah apabila awak bertanya tentang rancangan hujung minggu saya. Saya tidak sedar bahawa kawan-kawan perlu berunding antara satu sama lain tentang keputusan kewangan utama. Sewa semasa kami ialah $2,800 sebulan. Dan walaupun kami sepatutnya membahagikan semuanya 50/50, saya telah menanggung kira-kira 70% daripada kos perumahan sebenar sedangkan anda termasuk utiliti, internet dan pelbagai yuran yang saya uruskan tanpa mengira bahagian yang tepat. Ketika skim saya mula mengimbas kembali perasaan saya yang terdesak. Jack, saya rasa saya telah melakukan kesilapan besar, katanya malam itu.
Saya telah memikirkan apa yang saya katakan tentang perasaan saya dan saya silap. Saya memang mencintai awak. Saya benar-benar mencintai awak, dan saya mahu kita mencuba lagi. Saya memberikan perhatian sepenuhnya kepadanya, seperti yang saya lakukan terhadap mana-mana rakan yang mengalami krisis. Nampaknya awak sedang mengalami banyak tekanan sekarang. Perubahan besar dalam hidup sering membuatkan orang mempertimbangkan semula keputusan lalu. Itu perkara biasa. Saya katakan saya mahu bersama awak secara romantik sekali lagi. Saya mahu berpindah ke tempat baharu bersama awak dan kembali kepada keadaan seperti sedia kala. Saya mempertimbangkan kata-katanya dengan teliti. Saya menghargai perkongsian itu, tetapi cinta romantik memerlukan perasaan bersama dari awal lagi. Apabila awak menyatakan batasan awak dengan jelas 4 bulan lalu, saya menerimanya dan menyesuaikan diri secara kekal. Persahabatan adalah apa yang awak tawarkan, dan persahabatan adalah apa yang kita ada. Tetapi inilah yang paling penting dan saya mungkin sepatutnya memulakan dengan perincian ini. 2 minggu sebelum saya berpindah keluar, kakak Madison, Emma, datang membantunya mengemas dan menarik saya ke tepi. "Jake, saya perlu memberitahu awak sesuatu," kata Emma dengan kelihatan tidak selesa. "Madison tahu awak akan melamar. Dia terjumpa risit cincin di dalam kereta awak kira-kira sebulan sebelum dia berbual dengan awak. Semuanya berjalan lancar. Madison panik apabila dia menemui bukti rancangan lamaran saya, tetapi dia juga tidak mahu kehilangan gaya hidup yang saya berikan. Jadi dia fikir dia boleh meletakkan saya di zon persahabatan sambil mengekalkan semua faedah hubungan. Dia tidak pernah menjangka saya akan melayannya seperti seorang kawan sahaja. Apabila saya bersemuka dengan Madison tentang perkara ini, dia benar-benar menangis teresak-esak. Saya takut. Dia mengakui. Saya fikir mungkin jika kita kekal berkawan, perasaan saya mungkin akan berkembang dari semasa ke semasa. Saya fikir awak akan menunggu saya. Madison, awak mempunyai 2,5 tahun dengan akses tanpa had ke hati saya, rumah saya, sokongan saya, dan rancangan masa depan saya. Masalahnya bukan masa atau tekanan. Masalahnya ialah awak tidak pernah benar-benar mencintai saya. Saya telah berada di tempat baharu saya selama 4 bulan sekarang, dan saya sedang berpacaran dengan seseorang yang hebat. Sarah ialah seorang pereka grafik yang menjelaskan dengan sangat jelas sejak temu janji pertama kami bahawa perasaannya sememangnya bersifat romantis. Apabila dia melihat kondo saya buat kali pertama, dia berkata ia terasa seperti sebuah rumah di mana seseorang benar-benar gembira berada di sana. Madison terpaksa berpindah semula bersama ibu bapanya selepas bergelut untuk membayar sewa rumah atas pendapatan perniagaan tembikarnya. Melalui rakan-rakan bersama, saya belajar bahawa dia kini bercakap tentang hubungan kami sebagai hubungan yang terlepas dan akhirnya memahami perbezaan antara mempunyai seseorang yang menyayanginya berbanding seseorang yang hanya menikmati kehadirannya semasa ia muda. Wang cincin pertunangan membantu dengan bayaran pendahuluan saya. Kadangkala alam semesta benar-benar melindungi anda daripada melakukan kesilapan yang teruk. Dan kadangkala orang yang anda sangka anda tidak boleh hidup tanpanya ternyata adalah orang yang anda lebih bahagia.